Tak ada. So tak payah nak bersungguh kan, sebab nampak ada orang kita ni bersungguh nak pergi Tarimu kan. Kan, tak payah. Salat di masjid Tarim ni sama pahala macam salat di masjid ni, sama pahala, tak ada beza pun. Yang Nabi sebut 3 masjid ni. Baik. Yang ketiganya, Masjidul Aqsa adalah kiblat bagi umat Islam, kiblat yang pertama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, saya baca terjemahan sebab kita nak cepat. Hadis pada Al-Bara' bin Azib. Dia kata, saya salat bersama Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Sehinggalah turun ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Maksudnya, umat Islam pernah menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Lama. Yang keempat, pahala salat di Masjidil Aqsa ni besar. Besar. Hadis pada Abu Dhar radhiyallahu an, dia kata, maksudnya kami sedang mengingati antara satu sama lain, dan Rasulullah SAW berada di sisi kami berkaitan yang mana lebih afdal antara masjid Rasulullah dan masjid Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW bersabda, salat di masjidku ini lebih afdal daripada 4 kali salat di Baitul Maqdis. Alangkah nikmatnya bagi orang salat. Sesungguhnya akan tiba satu masa seseorang itu memiliki tanah seukuran tali kuda sehingga dia mampu melihat Baitul Maqdis. Hal itu adalah lebih baik baginya daripada dunia keseluruhannya, atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Zahabi. Tuan-tuan, Nabi sebut tentang salat di masjid Nabi itu lebih banyak pahala daripada Masjidul Aqsa. Tapi dalam hadis ni juga Nabi sebut kan, kalau tuan-tuan tengok tentang tafsiran hadis ni, para ulama menyebut ini salah satu daripada mukjizat Nabi yang memberitahu tentang keadaan akan datang. Manusia yang pada ketika itu berangan-angan untuk salat di dalam Masjidil Aqsa, cuma dia hanya mampu melihat sahaja. Dan Nabi sebut kalau dapat salat di dalamnya, maka ia lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maksud Nabi nak sampai? Maksudnya hanya mampu lihat. Kalau nak salat dalamnya, apa yang perlu dibuat? Kita aman salat di Masjidil Haram, kita aman salat di Masjid Nabawi. So kita tak boleh nak pergi salat ke Masjidil Aqsa. So apa yang perlu kita buat kalau nak pergi salat dalam Masjid Aqsa? Bebaskan Masjidil Aqsa. Bebaskan Masjidil Aqsa. Isu utama, isu Palestin ini, antara isu utama Palestin ini adalah isu membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi dah jajah lama kan? Pasal apa baru hangat 2-3 hari ni lah? Pasal apa hangat isu Palestin 2-3 hari ni je? Jajah lama dah. Tanggungjawab umat Islam untuk membebaskan Masjidil Aqsa, tanggungjawab itu telah lama. Kenapa baru panas ya? Katakanlah puak Zionis tawan Saudi ambil Masjidil Haram, ambil Masjid Nabawi, kita marah. Marah. Kenapa Zionis ambil Masjidil Aqsa, kita tak marah? Kenapa? Kenapa baru 3-4 hari ini je baru nak rasa hangat? Telah berapa lama mereka menjajah Baitul Maqdis, tak ada rasa apa-apa pun. Relax kan? Baik. Kemudian sisi pandang yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya pada sebahagian malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
So Masjidul Haram ke Masjidul Aqsa nama dia Isra. Perjalanan itu Isra. Daripada Masjidul Aqsa naik ke langit nama dia Mi'raj. Dan Allah sebut, Allah Ta'ala allazi barakna haulahu, yang kami berkati bumi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kekuasaan kami, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan, ayat ni nak cerita kalaulah motif ataupun tujuan peristiwa Isra' dan Mi'raj itu hanya untuk Allah memanggil Rasulullah datang menghadap, maka sudah tentu peristiwa Isra' tak valid. Kalau Allah nak panggil Nabi Muhammad menghadap Allah, maka tak perlu peristiwa Isra'. Tak payah daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Boleh terus naik ke langit dengan Mi'raj. Bahkan Nabi naik Burak. Burak ni, tuan-tuan, sekelip mata. Dia bukan macam kereta kita, dia perlu transit. Nak pergi Johor, transit berapa kali. Takut enjin panas. Kita pun perlu makan. Burak ni sekelip mata. Terus daripada Masjidil Haram pergi terus ke Mi'raj, ke Sidratul Muntaha. Tak perlu dah transit. Tapi kenapa Allah takdirkan peristiwa Isra' Mi'raj ini Nabi perlu transit dulu ke Masjidul Aqsa? Allah nak memberi gambaran kepada umat Islam betapa pentingnya Masjidul Aqsa, bumi Palestin. Sehingga kan sampai hari kiamat kita baca ayat ni, kita tahu betapa pentingnya bumi Palestin itu sendiri. Sampai kiamat. Baik. Kemudian Allah bukan saja sebut Masjidil Aqsa, Allah sebut juga karakter Masjidil Aqsa itu allazi barakna haulahu, yang kami berkati bumi sekelilingnya. Bumi mana yang Allah berkati ni? Para ulama bincang, yang kata Allah berkati bumi sekelilingnya adalah bumi Syam. Syam ni, kalau negara-negara sekarang, Syam ni dia luas. Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. 4 buah negara. Tapi bumi Palestin itu sendiri sudah tentu bumi yang barakah. Maka para ulama bincang barakah, berkat-berkat ni dari sudut mana? Sebahagian menyebut tentang keberkatan tanah Palestin itu sendiri. Sebab tu kalau kita baca watini wa zaitun, kan? Kalau buah tin dengan buah zaitun tu sangatlah subur di bumi Palestin. Bahkan kalau minyak zaitun tu, kan, minyak zaitun yang terbaik daripada Palestin. Tanah dia sangat subur. Sebahagian ulama menyebut keberkatan Palestin itu sendiri adalah dari sudut sejarah. Semua para nabi dan rasul kalau tidak bermustautin di Palestin sendiri pun, mereka pernah menziarahi Masjidul Aqsa ataupun bumi Palestin itu sendiri. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bermustautin di sana, tapi Nabi menziarahi Masjidul Aqsa. Kemudian keberkatan dilihat dari sudut makmurnya dengan para ulama. Ramai ulama di sana. Termasuk antara yang lahir di bumi Palestin adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuma setiap kali Allah sebut tentang keberkatan bumi Palestin ni, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah kaitkan dengan pemerintahan para nabi dan rasul di bumi Palestin. Maksudnya, apa yang Allah nak sampaikan ialah keberkatan bumi Palestin itu sendiri dilihat pada siadah, pada kepimpinan, pada kedaulatan bumi Palestin. Bumi yang istimewa, bumi berdaulat. Sebab tu, tuan-tuan, mana-mana kuasa yang berjaya mengambil bumi Palestin, mereka adalah kuasa besar dalam dunia. Tak kira sama ada yang puak kufar
ataupun di sisi umat Islam. Siapa yang berjaya menguasai bumi Palestin, dia jadi kuasa besar dunia. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar yang berjaya menguasai Palestin. Sayyidina Umar tuan-tuan menjatuhkan Rom dan Parsi, dua kuasa besar dunia. Ibarat kalau sekarang ni kalahkan Amerika dengan Rusia, bukan calang-calang. Kalau kita tuan-tuan, kita belajar sejarah, dengar Sayyidina Umar menjatuhkan Rom dan Parsi, bukan calang-calang. Ibarat mengalahkan Amerika dan Rusia pada zaman ini. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, sekali lagi kita berjaya membebaskan bumi Palestin. Tentera salib, gabungan berapa banyak negara Eropah lawan dengan tentera Islam, mereka kalah. Pada ketika itu umat Islam sangatlah kuat. Sebab itu puak-puak Yahudi ini tuan-tuan, mereka bersungguh untuk nak ambil bumi Palestin, kerana mereka faham tentang kedaulatan bumi Palestin. Siapa kuasai Palestin, mereka akan kuasai dunia. Mereka bersungguh nak ambil. Mereka ni jenis yang mengkaji. Sebab tu Yathrib, sebelum tukar nama Madinah, kita sebut Madinah, tuan-tuan, Madinah ni Nabi sampai dulu ke Yahudi sampai dulu? Yahudi sampai dulu. Sebab mereka kaji, mereka tahu bumi inilah akan datangnya seorang Rasul. Mereka kaji. Hadis akhir zaman yang Nabi sebut, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudu min wara'il hajar wa syajar fayaqul hajar wa syajar ya Abdullah ya muslim hadha yahudiyun min wara'i fata'ala faqtuluh illa al-gharqad. Nabi sebut takkan berlaku kiamat sehinggalah orang Yahudi ni, orang Islam akan bunuh pokok Yahudi ni. Bukan buat perjanjian, akan bunuh pokok Yahudi ni. Kata Nabi, pada ketika itu pokok dan batu boleh berbicara. Pokok akan bagi tahu pada umat Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, hadza yahudiyun min wara'i fata'ala faqtuluh. Ni ada Yahudi belakang aku, datang bunuh dia. Kata Nabi, illal gharqad, melainkan satu jenis pokok nama dia gharqad, fa innahu min syajaril yahud, itu pokok orang Yahudi. Kalau tuan-tuan buat carian di Google, tuan-tuan akan dapati bahawa di Israel mereka telah tanam pokok gharqad ni secara berleluasa. Maknanya mereka jenis mengkaji, mereka tahu. Sebab itu kita sebut bumi Palestin ni bumi yang berdaulat. Siapa kuasai, mereka kuasai dunia. Bersungguh mereka nak ambil bumi Palestin. Era yang terakhir mereka nak dapatkan Palestin, Theodor Herzl ni cendekiawan Zionis lah, Yahudi Zionis. Dia minta daripada Sultan Abdul Hamid yang kedua, dia tawarkan nak bayar hutang Uthmaniyah, nak bagi duit yang banyak, beberapa tawaran. Walaupun Daulah Uthmaniyah pada ketika itu mula melemah, tapi Sultan Abdul Hamid yang kedua tidak menyerahkan sama sekali bumi Palestin. Jadi puak-puak ni tahu, selagi mana ada daulah Islam, mereka takkan dapat mengambil bumi Palestin. So apa yang perlu dibuat ialah jatuhkan daulah Islam. Memang benar, apabila mereka jatuhkan daulah Islam, mereka gulingkan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Lepas tu khalifah yang naik adalah boneka. Boleh kata khilafah tu dah jatuh dah, daulah Islam dah jatuh dah selepas jatuhnya Sultan Abdul Hamid yang kedua. Jatuhnya daulah Islam tuan-tuan pada 1917, British mengambil bumi Palestin. Baru berjaya ambil bumi Palestin. Kemudian barulah mereka serahkan pada Yahudi. Baik. Sebab itu sampailah sekarang puak-puak Zionis ni mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bumi Palestin, kerana mereka faham tentang kedaulatan bumi Palestin. Cuma kalau kita sebut dalam bab pemerintahan ni, pemerintahan, Allah menyatakan bahawa
orang Yahudi banyak melakukan kerosakan. Namun dalam banyak kerosakan, ada dua kerosakan besar yang mereka lakukan. Dua kerosakan besar ni ada dalam kitab Taurat dan ada juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'dunna 'uluwan kabira. Dan kami khabarkan pada Bani Israel dalam kitab itu, kitab Taurat, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi dua kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Allah sebut dah dua kali kerosakan besar yang Yahudi akan lakukan. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, dia ada tulis satu kitab, Al-Haqaiq Al-Quraniyah Hawla Al-Qadaya Al-Filistiniyah. Dia tulis hakikat ayat Al-Quran yang cerita tentang isu Palestin. Maknanya Allah dah cerita atau belum kepada kita isu Palestin? Sudah. Bahkan dia mengumpulkan ayat Al-Quran dan dia mentafsirkan tentang apa yang Allah nak sampaikan tentang isu Palestin. Cuma zaman sekarang ni, zaman ada media sosial ni, orang lebih suka ambil isu Palestin ni di TikTok. Tu yang banyak hak kaki-kaki teori ni. Macam-macam teori. Ada seorang pakcik itu, saya tak tahu siapa dia, tapi orang selalu duk bagi saya, ustaz, mana ni komen ni, dia cakap kata Hamas, Syiah lah, ini semua scripted. Berpuluh ribu like. Dia kata Hamas serang ke Israel tu, itu scripted, maksudnya telah dirancang. Dia cakap tu dalam tempat Ekon, pejuang Hamas tu telah menggadaikan nyawa mereka, tuan-tuan, pergi berjuang masuk ke dalam Israel. Masuk dalam Israel ni, tuan-tuan, ibarat memang tak ada jalan keluar dah. Dan ramai juga pejuang Hamas yang masuk hari tu, yang awal tu, ramai juga yang telah syahid. Maksudnya mereka telah bersedia untuk mendapat title syahid, sama ada menang ataupun syahid. Senang-senang je boleh kata, oh ni Syiah lah, pakat dah, ni semua dah scripted. Dia ingat pejuang Al-Qassam tu macam dia ke? Tuan-tuan, Hamas, dia Brigade Al-Qassam tu adalah cabang sayap ketenteraan dia. Untuk nak rekrut Al-Qassam ni, dia bukan buat macam tentera-tentera di negara-negara lain. Kalau negara-negara dia nak rekrut tentera, dia akan buat keluar iklan, datanglah beramai-ramai, temuduga terbuka tentera darat, contoh. Pakat pi ramai-ramai temuduga. Dia Hamas, dia nak memilih orang untuk menganggotai Al-Qassam, dia bukan buka iklan macam tu. Dia kenal pasti orang-orang yang benar-benar layak untuk menganggotai Al-Qassam. Dia pergi cari kat masjid. Kadang-kadang daripada budak, daripada remaja, dia latih untuk menjadi orang yang istiqamah salat 5 waktu di masjid, hafal Quran, akhlak mulia. Semua benda ni bila telah dinilai, barulah dia layak untuk menjadi pejuang Al-Qassam. Yang hak tuduh Hamas tu hang hafal Quran pun tak, akhlak pun ke laut. Maka tuduhan-tuduhan ini sangat jahat. Sangat jahat. Baik. Tuan-tuan, maknanya dalam Al-Quran Allah dah sebut dah. Cuma kita ni lebih suka yang teori-teori ni, kita suka sangat. Saya tak kata geopolitik tu salah, geopolitik pun bagus juga, tapi jangan obses sangat, kerana Allah dah cerita dalam Quran. Kenapa kita tidak mengambil apa yang telah Allah sampaikan pada kita dalam Quran? Baik, Allah sebut ada dua kerosakan. Kerosakan pertama yang
dimaksudkan dalam ayat Al-Quran tersebut, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata kerosakan pertama berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Yahudi pada zaman Nabi. Tuan-tuan, Yahudi pada zaman Nabi ni, bila mereka pergi ke Yathrib, yang kemudian tukar nama Madinah, bila sampai di sana, Yahudi ni perangai dia memang macam tu. Dia kalau macam orang Melayu punya pepatah ni, ibarat Belanda dapat tanah. Macam Belanda dapat tanah, dia nak conquer. Tu perangai Yahudi. Dan dia melaga-lagakan lagi antara bangsa Arab yang ada di Yathrib ataupun di Madinah pada ketika tu. Jadi makin bermusuh antara Aus dan Khazraj. Bila orang Arab bergaduh, maka dia lebih boleh menguasai Madinah. Kemudian mereka juga menguasai ekonomi di Madinah. Masa Nabi sampai, Nabi hijrah ke Madinah tu, masa tu pasar Madinah tu dah dikuasai oleh Yahudi. Telaga yang mengairi, yang memberi minum pada orang Madinah pun orang Yahudi punya, yang akhirnya Sayyidina Uthman beli kan. Dan Nabi pada ketika tu, Nabi bawa businessman bersama hijrah kan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman. Dan Alhamdulillah akhirnya ekonomi di Madinah umat Islam berjaya ambil balik. Dan masa Rasulullah memimpin, menjadi pemimpin di Madinah, dia ada sahifah Madinah, ada perjanjian dengan orang Yahudi untuk hidup aman damai. Tapi puak Yahudi ni memang jenis suka khianat. Yahudi ni memang suka khianat. Tuan-tuan, di Madinah ada 3 kelompok besar orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Mula Nabi halau Bani Qainuqa. Lepas perang Uhud tu, mereka mula melakukan provokasi. Mereka kata tak kuat mana pun, kalah agak kan. Mereka provoke, macam-macam mereka buat. Nabi sabar, sehinggalah berlaku satu peristiwa, seorang muslimah yang masuk ke pasar Yahudi. Lalu seorang lelaki Yahudi mengikat pakaian muslimah tersebut tanpa disedarinya. Bila muslimah tersebut bangun, tersingkap auratnya, muslimah tersebut meminta tolong seorang lelaki muslim yang lalu di situ dan membunuh Yahudi tersebut. Lalu beramai-ramai Yahudi membunuh lelaki muslim tersebut. Bila Rasulullah dapat tahu perkara ni tuan-tuan, Rasulullah hampir memerangi Bani Qainuqa. Tapi oleh kerana Abdullah bin Ubay bin Salul, dia main kecek Nabi supaya halau aja, jangan bunuh. Akhirnya Nabi halau Bani Qainuqa. Seorang muslimah dimalukan, seorang lelaki muslim dibunuh, Nabi halau. Yang asalnya Nabi nak memerangi Bani Qainuqa. Seorang dibunuh tuan-tuan, seorang muslimah dimalukan, Nabi ingin perang. Sekarang ni berapa ramai kena bunuh. Kemudian Bani Nadir. Bani Nadir ni juga mereka berkomplot dengan musyrikin Makkah. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Hasyr juzuk ke-28, ada cerita tentang Nabi menghalau Bani Nadir. Mereka juga berkomplot dengan puak munafik yang ada di Madinah. Mereka juga berkomplot untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi bertindak menghalau puak Bani Nadir. Mereka kena keluar daripada Madinah, hanya boleh bawa seekor unta, yang tidak boleh bawa senjata. Satu keluarga, satu unta, seekor unta. Kemudian Bani Quraidah. Bani Quraidah ni masa perang Khandaq, mereka telah berkomplot dengan musyrikin Makkah. Ketika tu Nabi lagi getir. Nabi tuan-tuan masa buat parit Khandaq tu, terpaksa berhadapan dengan musyrikin di luar dan Yahudi Bani Quraidah di dalam. Selepas tamat perang, Nabi serahkan hukuman pada Sa'ad, dan Sa'ad menjatuhkan hukuman mati kepada yang terlibat berkomplot
untuk bekerjasama dengan musyrikin Makkah. Nabi bunuh ramai Bani Quraidah. Kemudian masih ada baki lagi di Madinah, sehinggalah pada zaman Sayyidina Umar, kerana Rasulullah pernah pesan tidak ada dua agama di Madinah, maka Sayyidina Umar menghalau pokok Yahudi ini dan memberikan pampasan pada mereka. Selesai. So kejahatan kali pertama itu telah selesai. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah sebut dua kejahatan besar. Tapi kenapa di zaman Nabi tu, Yahudi yang berada di zaman Nabi, kita tak rasa macam mereka melakukan kejahatan besar? Sebab cara penyampaian dalam sirah menyebabkan kita tak rasa kejahatan pokok Yahudi buat pada zaman Nabi, kerana disampaikan dalam bentuk yang mendatar. Cerita Yahudi ni sebenarnya kejahatan yang mereka lakukan pada zaman Nabi lagi sangat dahsyat, dan Allah telah memusnahkan puak Yahudi kejahatan pada kali yang pertama. Baik, Allah berfirman, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dan apabila sampai masa janji, yakni membalas kederhakaan kamu orang Yahudi kali yang pertama, dari dua kederhakaan itu kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat dahsyat serangannya, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau untuk membunuh dan membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Tuan-tuan, Allah sebut Allah nak hancurkan kejahatan mereka kali pertama, Yahudi kali pertama. Allah nak hancurkan. Apa Allah buat? Kami datangkan hamba-hamba kami. Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah sebut ibadan lana, ibad ni hamba-hamba yang beriman. Hamba ni dia satu istilah yang mulia. Sebab tu ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya. Title hamba Allah itu mulia. Tapi bagi kita, title hamba Allah tu kira lekeh. Orang nak kumpul untuk infak, katalah nak buat buka puasa masjid, kan? Buat senarai RM1,000 Pak Ali, RM2,000 leha kedai, RM3 hamba Allah. Dia pun malu nak tulis nama dia. Lekeh sangat title hamba Allah. Patutnya RM2,000 tadi hamba Allah. Baik, jadi Allah sebut ibadan ni, kalau Allah sebut orang yang tidak beriman, abid. Kalau ibadan tu hamba-hamba Allah yang beriman, yang saleh. Allah nak hancurkan Yahudi kali pertama, Allah datangkan hamba-hamba Allah yang saleh. Bukan saja saleh, Allah sebut juga yang kuat, gagah dan amat dahsyat serangannya. Bukan perjanjian. Allah datangkan hamba yang saleh, yang kuat, yang gagah, yang dahsyat serangan. Sebab tu Hamas faham, kan? Puak Yahudi ni bukan puak yang buat perjanjian. Kemudian maknanya kejahatan kali pertama puak Yahudi ni dia ada expiry date dia, dia ada tarikh tamat dia, dan tarikh tersebut telah pun luput apabila berlaku di zaman Nabi SAW. Baik, pusingan kedua kejahatan, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dia sebut, dia kata bila berlaku kejahatan kedua yang Yahudi buat ni, dia kata kita hidup pada zaman Yahudi melakukan kejahatan kali kedua, zaman kita. Hak kita duk tengok tu, ya. Baik, Allah berfirman, "Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka, dan kami beri kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Tuan-tuan dengar betul-betul ayat ni, ayat yang ke-6 surah Al-Isra. Allah kata apa? Kemudian kami kembalikan kepada kamu kekuasaan. Maksudnya kuasa tu Allah bagi balik pada Yahudi.
untuk mengalahkan mereka, untuk kalahkan umat Islam yang asalnya dah ambil dah Masjid Aqsa. Allah bagi kuasa balik kepada Yahudi. Dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Allah bagi puak Yahudi ni harta yang banyak. Sungguh mereka sekarang golongan yang paling kaya dalam dunia. Sungguh. Sistem perbankan mereka yang mula tu, yang menguasai bank-bank dunia ni, tu yang start Rothschild tu kan, ni keturunan Rothschild tu, dia kuasai bank-bank dunia. So ekonomi dunia ni memang mereka pegang. Kemudian Allah sebut ramainya anak pinak, dan yang lebih pelik lagi, Allah sebut kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukan. Hak ni kita pelik. Allah sebut maksudnya manpower mereka lebih ramai, pasukan tentera mereka lebih ramai. Okey, tuan-tuan, di Israel, kalau tolak yang Arab Israel tu, dia yang asal Palestin tu, orang Yahudi ni lebih kurang 7 juta di Israel. Jadi ayat ni Allah kata kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukan. Kok mana? Ayat ni salah ke ataupun kita tak faham? Dah tentu kita tak faham. Ayat ni tuan-tuan dengar, Allah sebut wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Perkataan wa amdadnakum, dan kami panjangkan untuk kamu harta, anak pinak, dan jadikan kamu tentera ataupun pasukan yang ramai. Maksud amdadnakum, kami panjangkan daripada luar. Maksudnya kalau Allah sebut puak Zionis ni tenteranya ramai, bukan hanya di Israel, tetapi tentera mereka juga datang pada luar. Betul atau tidak? Betul. Ni berlaku di Palestin ni tuan-tuan. Armada Amerika dah gerak. British umum akan bantu, Jerman akan bantu, Itali akan bantu, Perancis akan bantu. Ramai mereka. Tuan-tuan, mereka ni yang membantu Zionis ni negara-negara kufar, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, tapi mereka membantu. Kecuali lah beberapa negara, tapi kebanyakan negara kufar ni sama ada langsung ataupun tak langsung mereka bantu. Termasuk yang membantu adalah PBB. Jahat tu PBB tu. Siapa yang isytihar wujudnya sebuah negara yang namanya Israel? Siapa? PBB. Tuan-tuan, Yahudi masuk ke bumi umat Islam Palestin. Mereka bunuh sebahagian umat Islam Palestin, puluhan ribu. Kemudian mereka rogol wanita. Mereka bakar kampung-kampung penempatan umat Islam Palestin. Mereka halau berjuta umat Islam Palestin. Dahsyat yang mereka lakukan ni, PBB boleh isytiharkan wujudnya sebuah negara Israel. Tuan-tuan boleh bayangkan? Ni dah 3,000 lebih, hampir 4,000 yang dibunuh di Gaza. Apa PBB buat? Paling kuat kutuk. Tak jadi kudir pun kat Israel. Tak jadi kudir pun. Bila PBB akan tunjuk dia punya power dia? Bila? Masa umat Islam nak menang nanti. Masa tu dia akan mai dan buat gencatan senjata. Tahun 2001. Tahun 2001 macam tu juga, orang jemput juga saya ceramah isu Palestin. Lepas tu diam kan. Kemudian berlaku bom, baru mai balik. Antara 2001 sampai 2003 tu slow, tak ada apa, macam Masjid Al-Aqsa tak ada apa,
Tahun ni saja tuan-tuan, tahun ni saja sebelum berlaku perang, di tebing barat saja, hampir 250 orang mereka bunuh umat Islam Palestin. Tebing barat sahaja. Siapa tak ada semangat tu? Siapa baru 2-3 hari ni? Sebab tu saya bawa untuk faham perkara asal isu Palestin ni supaya kita tak hangat-hangat ti ayam. Tuan-tuan. Baik. Jadi PBB ni tuan-tuan, tahun 2001 kita tengok yang Israel serang tu. Awal-awal masa umat Islam kena bunuh tu, dia kutuk. Kutuk ya. Kan? Melanggar undang-undang dunia lah. Tak ada kudih pun kat Israel. Satu ketika apabila Israel hampir habis peluru Iron Dome dia. Peluru Iron Dome tu Amerika bagi. Yang tuan-tuan tengok yang Al-Qassam tembak tu, kan, depa tangkis, tembak tangkis. Mungkin akan ada yang kata apalah pi tembak pun tak guna, depa tangkis. Tuan-tuan tahu tak, satu peluru Iron Dome, yang seingat saya angka dia hampir lebih kurang 50,000 US dollar. 50,000 US dollar ni lebih kurang 200,000 lebih lah, kalau duit Malaysia ringgit, kan, 200,000 lebih. Peluru Al-Qassam 300 ke 500 dolar. Anggaran lebih kurang 1,000 lebih lah. Satu roket Al-Qassam ditembak 1,000 lebih, yang nak kena tangkis 200,000 lebih. Kalau 10 tak 2 juta lebih. Kalau 1,000 sikit lagi tuan-tuan, nanti kita akan azan. Tuan-tuan, bayangkan masa tu tuan-tuan, bila nak habis je Iron Dome tu, Amerika datang buat gencatan senjata, PBB datang buat gencatan senjata. Kemudian Amerika top up peluru Iron Dome. Mereka tahu kalau mereka tak buat gencatan senjata, Hamas akan tembak dan akan kena Israel. Jahat tak jahat? Sama juga macam hak ni tuan-tuan, kalau Hamas nak menang nanti, mereka akan mai sebagai badan dunia buat gencatan senjata. Habis itu bila umat Islam nak menang? Kalau dua harap PBB. Ibarat kita main bola tuan-tuan, striker kita bagus. Kemudian striker dia pun bagus, dia serang, dia tembak, dia sepak dan gol. 1-0. Giliran striker kita pergi serang tuan-tuan, nak sepak bagi gol lah, dia buat lari tiang gol. Bila nak menang? Inilah yang digunakan kaedah oleh PBB. Yang kita tuan-tuan menganggap dia badan dunia, dan mereka gunakan badan dunia ini untuk kemenangan puak-puak kufar dan menghancurkan umat Islam. Kita bagi laluan azan dulu, kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
kewangan yang disalurkan oleh Amerika kepada Israel pada tahun 2000, mana perkataan yang sesuai. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau seorang umat Islam